Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk 5 iaitu Pembinaan Peradaban Majmuk di Malaysia. Antara isi kandungan yang kami akan ketengahkan adalah nombor 1, pengenalan, nombor 2, sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa, nombor 3, konsep negara dan bangsa, nombor 4, pembentukan negara dan bangsa dalam acuan Malaysia, nombor 5 adalah kepelbagaian bangsa idaman dan perbahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum pergi kepada isi perbincangan utama, adalah lebih baik untuk kami memperkenalkan diri kami sendiri. Assalamualaikum, hai, nama saya Nur Adawiyah binti Muhammad Asyari. Nama saya Hanif Fazrin binti Aswandi. Nama saya Nur Hidayah binti Sabuani. Dan saya Nik Husna Nasuha binti Nik Kamaruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan tajuk 5 iaitu berkaitan dengan pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Seperti yang kita semua ketahui, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan budaya yang mana pembinaan peradaban majmuk di antara setiap warganya telah bermula sejak dahulu lagi dengan kehadiran migran dari luar. Kemasukan migran ini secara tidak langsung telah membentuk masyarakat yang berdiversiti dari segi kaum, budaya, agama, etnik dan warna kulit. Kehadiran sekumpulan manusia ini turut menjadikan Malaysia pada hari ini yang mana kita lihat kaya dengan budaya, adat besar, bahasa dan sebagainya. Kemajukan masyarakat ini sekaligus turut menjadikan ianya sebagai daya tarikan pelancong luar untuk datang dan menikmati Malaysia. Akan tetapi, usaha dalam pembinaan peradaban majmuk beridentikan Malaysia sangat mencabar dan perlu dikupas dengan penuh mendalam lagi. Oleh itu, pihak kerajaan dilihat memainkan peranan yang cukup penting dalam mencapai usaha pembinaan peradaban majmuk ini ke arah yang lebih positif. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Nur Adawiyah. Bagi isi yang pertama, saya, Nur Adawiyah, akan membentangkan tentang sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa. Sebelum saya memperincikan topik ini, perlu difahami terlebih dahulu dengan apa yang dimaksudkan dengan negara bangsa. Jadi, negara bangsa ni apa? Secara ringkasnya, negara bangsa merujuk kepada sesebuah negara yang mempunyai tanah air, rakyat, kemerdekaan, kedaulatan, sempadan, perlembagaan dan perundangan yang luhur di samping masyarakat atau rakyatnya berkongsi bahasa, adat, tradisi dan apa-apa nilai yang bukan merupakan ciri-ciri negara yang telah wujud sebelumnya tanpa sebarang perbalahan yang boleh membawa kepada perpecahan masyarakat itu sendiri. Jangan risau, perkara ini akan dihuraikan dengan lebih mendalam selepas ini oleh Hanif Fazrin di bawah isi yang kedua iaitu konsep negara dan bangsa. Okey, kembali kepada topik perbincangan asal. Bagi mengetahui intipati berkaitan sejarah sosial pengaruh peradaban dunia dalam pembinaan negara bangsa ini, saya akan membahagikan ia kepada 4 bahagian utama iaitu peradaban pribumi alam Melayu, peradaban Asia iaitu China, India dan Timur Tengah, peradaban Barat dan yang terakhir adalah peradaban globalisasi. Perbincangan pertama akan dimulai dengan peradaban pribumi alam Melayu. Menurut Amri Marzali dalam penulisannya yang bertajuk Peradaban Melayu Nusantara ada menyatakan bahawa tamadun Melayu adalah tamadun yang dibina dan dimiliki oleh masyarakat yang berbudaya Melayu. Peradaban Melayu ini dikatakan berasal daripada penduduk yang tinggal di Asia Tenggara, khususnya di gugusan Kepulauan Melayu yang mencakupi Selatan Siam, Semenanjung Tanah Melayu, Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Sunda, Borneo, Sulawesi, Filipina, Pulau-Pulau Timur Indonesia dan juga bahagian-bahagian kecil daripada Kampuchea ke Vietnam. Mereka ini telah menggunakan bahasa Melayu Indonesia sebagai bahasa pertuturan di dalam keluarga mereka. Ditambah pula, mereka ini adalah beragama Islam. Pada ketika itu juga, bahasa Melayu telah menjadi bahasa lingua franca antara orang-orang rumpun Melayu Asia Tenggara dan kesan daripada pertembungan dan kemasukan pengaruh asing, masyarakat dan budaya Melayu telah mengalami perubahan khususnya terhadap pengembangan bahasa Melayu itu sendiri. Fenomena yang terkenal sebagai imperialisme budaya ini turut berlaku di alam Melayu yang terkenal sebagai kawasan strategi antara timur dan barat, pusat perdagangan entrepot dan aktiviti keagamaan. Dengan berlakunya fenomena ini dapat memperlihatkan kecenderungan dalam memperkayakan bahasa dan budaya sekaligus berlakunya penyerapan kosakata pinjaman daripada pelbagai bahasa dan budaya seperti bahasa Cina, Arab, Inggeris, India dan juga Belanda. Seterusnya, peradaban Asia iaitu China, India dan Timur Tengah.
Kedatangan orang India dan Cina khususnya di Malaysia adalah dibawa oleh pihak penjajah sebagai pekerja asing bagi memenuhi keperluan ekonomi Malaysia pada ketika itu. Namun begitu, kehadiran mereka ini telah membawa kepelbagaian adat, budaya dan pegangan agama yang berbeza mengakibatkan berlakunya percampuran peradaban khususnya terhadap peradaban Melayu yang sedia ada. Sehingga kini, peradaban Cina dan India di Malaysia tidak banyak mengalami perubahan secara keseluruhannya daripada acuan tempatan. Sebagai contoh dapat dilihat dari segi pakaian serta bahasa yang digunakan dalam lingkungan mereka masih dikekalkan dari generasi ke generasi. Jika dilihat dari aspek keagamaan pula, walaupun sebahagian orang India dan Cina telah memeluk agama Islam, namun bagi sesetengah adat yang diamalkan oleh kaum mereka masih dikekalkan selagi mana tidak bertentangan dengan hukum syarak. Disebabkan pertemuan inilah, ia telah memberi satu keunikan kepada Malaysia. Namun begitu, perlu diingatkan bahawa perkara ini perlu diuruskan dengan baik agar keharmonian bangsa dapat diperkukuhkan pada setiap masa. Kita pergi pula kepada peradaban Barat. Untuk pengetahuan semua, kedatangan orang Eropah ke alam Melayu ini telah bermula selepas tumbuhnya peradaban Islam di rantau tersebut. Akan tetapi, masyarakat kolonial pada ketika itu bukanlah tumbuh secara serentak. Dan pada zaman kolonial Barat, iaitu sewaktu pemerintahan British di Tanah Melayu, telah berlakunya penyebaran agama Kristian tetapi tidak terlalu ketara. Hal ini kerana pengaruh peradaban Barat lebih kepada pengaruh bidang material yang mana kesannya hanyalah pada luaran sahaja, dan mereka ini juga banyak mempengaruhi kebudayaan serta institusi-institusi sosial saja. Yang paling penting, ajaran Islam tetap menjadi pegangan masyarakat tempatan. Antara pengaruh peradaban Barat di Tanah Melayu dapat dilihat melalui sistem pendidikan, kewujudan masyarakat majmuk, perubahan dari segi budaya, kemunculan bandar-bandar moden, keperluan asas infrastruktur di bandar seperti jalan raya, kereta api, telefon, telegraf, elektrik dan bekalan air bersih. Yang terakhir adalah peradaban globalisasi. Perkara ini dikenali sebagai dunia tanpa sempadan yang telah mendorong kepada interaksi dan jaringan merentasi benua dan sempadan negara. Peradaban globalisasi ini jelas terwujud hasil daripada pemodenan teknologi-teknologi yang sedia ada. Tambahan pula, perkara ini telah membawa pengaruh yang amat besar dalam pelbagai aspek kehidupan manusia, merentasi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, termasuklah perkembangan dalam bidang ilmu dan juga pemikiran. Fenomena ini telah menjadikan dunia ini kelihatan kecil dari aspek perhubungan manusia melalui penggunaan media sosial yang kian berleluasa seperti Facebook, Instagram, Twitter dan banyak lagi. Penyebaran maklumat juga turut menjadi mudah melalui pencarian di internet. Hasil dari perkembangan peradaban global ini telah menyumbang kepada pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan kepada pembentang yang kedua iaitu Hani Fazri. Terima kasih Adawiyah. Seterusnya, saya akan menyambung perbincangan tajuk ini mengenai konsep negara dan bangsa. Konsep negara dan bangsa dapat ditakrifkan sebagai satu frasa yang menunjukkan bahawa sesebuah negara itu merdeka dan bebas daripada cengkaman penjajahan sekaligus turut mendapat pengesahan politik untuk memeterai dan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Konsep negara dan bangsa ini memberi pengertian yang cukup besar dan sangat bermakna bagi setiap penduduk sesebuah negara tersebut. Frasa negara dan bangsa itu cukup dekat dan sinonim dengan setiap warga negara sesebuah negara yang merdeka itu, di mana mereka mengakui dan mendukung frasa dan konsep satu negara dan bangsa di dalam jati diri mereka. Malaysia sebagai contohnya dapat memperlihatkan konsep negara dan bangsa ini yang mana setiap rakyat tanpa mengira kaum dan warna kulit boleh hidup secara aman dan bersatu padu tanpa adanya perbalahan dan sengketa antara satu sama lain. Dalam pembinaan negara bangsa ini, kerajaan sesebuah negara itu dapat mengeratkan dan memperkuatkan semangat kenegaraan dalam diri setiap rakyatnya dengan memperkenalkan simbol kenegaraan seperti bahasa kebangsaan, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan sebagainya yang boleh memperkukuhkan lagi konsep negara dan bangsa ini dalam diri setiap dari mereka. Isi seterusnya pula adalah mengenai konsep negara. Negara pada dasarnya dinaratifkan sebagai suatu kawasan atau tempat yang mana didiami oleh sesebuah atau sekelompok masyarakat dan ianya dinaungi oleh kerajaan yang mendapat mandat daripada rakyat. Sesebuah negara yang berdaulat itu perlulah dinaungi dan diketuai oleh sebuah kerajaan yang merdeka yang mana pentadbiran itu perlulah bebas daripada sebarang anasir dan campur tangan orang asing. Pentadbiran sesebuah negara itu juga perlulah dilakukan dengan teratur dan berkesan sekaligus akan dapat diperakui kedaulatannya oleh negara-negara yang lain.
Selain itu, setiap rakyat dan masyarakat dilihat akan turut terkait dengan perkara berkaitan kenegaraan seperti undang-undang, bahasa kebangsaan, bendera kebangsaan, semangat kenegaraan dan sebagainya. Perkara sebegini dilihat memberikan pengertian dan makna yang mendalam terhadap setiap individu. Hal ini adalah kerana jika mereka sentiasa memegang kuat semangat dan istilah kenegaraan ini dengan berkesan, walau di mana mereka berada, istilah kenegaraan itu tidak akan pernah padam dan hilang dalam diri setiap daripada mereka. Hal ini sekaligus akan dapat membentuk rasa cinta yang mendalam terhadap negara kelahiran mereka walaupun ketika mereka berada jauh dari negara mereka sendiri. Dalam pembentukan sebuah negara yang berdaulat dan merdeka, penduduk, wilayah, kerajaan dan kedaulatan memainkan peranan dan elemen yang terpenting. Hal ini adalah kerana tidak akan wujudnya sesebuah negara tanpa kehadiran sembarang penduduk. Dengan kehadiran dan kewujudan penduduk, maka akan terbentuklah pola pembangunan negara di mana penduduklah yang akan mencorakkannya. Sebagai contoh, dapat dilihat keadaan kawasan yang mempunyai penduduk dan tidak mempunyai penduduk, di mana kawasan yang mempunyai penduduk dilihat lebih teratur dan maju pembangunannya berbanding dengan kawasan yang sepi tanpa kehadiran penduduk. Dapat dilihat bahawa setiap daripada elemen ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan sesebuah negara itu. Seterusnya pula adalah mengenai konsep bangsa. Bangsa pada dasarnya membawa kepada maksud sekelompok manusia atau masyarakat yang mempunyai ikatan kebersamaan berkaitan dengan kenegaraan. Indikator kepada bangsa di sini merujuk pada sekelompok manusia yang disatukan dalam satu unit kesedaran kolektif bersepadu berteraskan perkongsian etnik, budaya dan sejarah. Ikatan antarabangsa sering dikaitkan sama ada dengan pertalian darah, kekeluargaan, etnik, budaya, agama dan sepadan kawasan. Walaupun wujud berbagai perspektif, sentimen yang membentuk bangsa ialah perasaan kebersamaan. Bangsa dari sudut politik pula dapat difahami sebagai suatu masyarakat dalam negara yang sama yang tunduk pada kedaulatan negara sebagai satu kekuasaan tertinggi. Bangsa dalam erti dan konsep politik dikaitkan dengan organisasi kekuasaan iaitu negara dan pemerintahnya. Oleh yang demikian, dapat dirumuskan bahawa bangsa adalah sekelompok manusia yang bersamaan asal keturunan adat, bahasa dan sejarah serta mempunyai semangat kebersamaan antara satu sama lain. Isi terakhir yang akan saya sampaikan ialah mengenai pembentukan negara bangsa. Terdapat 3 jenis pembentukan negara bangsa iaitu yang pertama, satu bangsa satu negara, yang kedua ialah bangsa tanpa negara dan yang ketiga ialah negara tanpa bangsa. Bagi pembentukan negara bangsa yang pertama iaitu satu bangsa satu negara ialah boleh diartikan daripada wujudnya satu ras yang pada akhirnya akan membentuk bangsa sekaligus melahirkan satu negara. Satu bangsa satu negara ini dapat dilihat melalui pembentukan negara Jepun yang mana mereka dibentuk hasil daripada bangsa Jepun itu sendiri. Ianya sama juga bagi bangsa Rusia yang membentuk negara Rusia. Berbeza pula dengan pembentukan negara bangsa yang kedua iaitu bangsa tanpa negara. Bangsa tanpa negara membawa kepada maksud bangsa yang wujud tanpa mempunyai negara mereka sendiri, lantas mereka seperti pelarian yang tidak mempunyai sebarang hak dalam sesebuah negara tersebut. Terdapat beberapa bangsa tanpa negara dan mereka pada masa yang sama sentiasa cuba untuk menuntut bangsa mereka untuk bernegara dan mempunyai hak autonomi tersendiri. Sebagai contoh, ianya boleh dilihat kepada situasi yang terjadi kepada bangsa Melayu Patani di selatan Thailand, di mana mereka mempunyai identiti bangsa mereka yang tersendiri. Akan tetapi, negara mereka dimiliki oleh orang-orang Thailand. Oleh kerana itulah, mereka tidak mempunyai hak sama seperti rakyat tempatan Thailand. Selain itu, etnik Rohingya di Rakhine di Myanmar turut menerima nasib yang agak kurang baik di mana mereka dizalimi dengan dibunuh, dirobol, dibakar sehingga akhirnya terpaksa menjadi pelarian di negara asing. Bertahun-tahun lamanya, masyarakat Rohingya digelar etnik paling malang di dunia dan bangsa tanpa negara. Bagi pembentukan negara bangsa yang ketiga pula ialah negara tanpa bangsa. Negara tanpa bangsa dapat difahami sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai jenis kumpulan etnik yang mengekalkan identiti mereka yang tersendiri. Negara tanpa bangsa merupakan sebuah negara yang diperakui dan diiktiraf kedaulatannya, akan tetapi identiti bangsa yang terbentuk di dalamnya kurang jelas. Antara contoh negara tanpa bangsa ialah Malaysia yang mana seperti yang kita ketahui, wujudnya masyarakat yang berbilang kaum dan etnik yang mana masih mengekalkan identiti mereka yang tersendiri. Perkara ini turut diakui oleh mantan Perdana Menteri kita iaitu Dr. Mahathir Mohamad.
Beliau mengatakan bahawa kaum-kaum di Malaysia ini tidak bersatu seperti yang diharapkan. Hal ini adalah kerana sesetengah kaum masih mahu mengekalkan hubungan dengan tanah air asal, lantas menjadikan impian satu bangsa satu negara yang ingin dibentuk bukan semakin mudah, sebaliknya akan menjadi lebih sukar. Buktinya, selepas 64 tahun merdeka, matlamat ini belum dicapai. Ini sahaja pembentangan saya. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Nur Hidayah untuk membentangkan mengenai konsep dan pembentukan negara bangsa dan acuan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Hani. Seterusnya saya akan membicarakan tentang pembentukan negara dan bangsa dalam acuan Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 iaitu Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak telah memperkenalkan satu gagasan iaitu gagasan Satu Malaysia pada 2 April 2009 dahulu. Gagasan ini membawa masyarakat dalam satu bangsa tanpa mengira kepelbagaian etnik, sub-etnik dan kebudayaan. Dalam gagasan ini lebih mementingkan kepada 3 konsep, iaitu pertama ialah kekitaan. Kekitaan ialah semangat bekerjasama atau bantu-membantu dalam sesuatu kaum atau masyarakat. Yang kedua ialah patriotisme. Seperti yang semua orang ketahui, patriotisme ialah perasaan cinta akan tanah air. Manakala yang ketiga ialah nasionalisme. Nasionalisme ini yang bermaksud perasaan cinta akan negara dan bangsa. Dalam 3 konsep ini, masyarakat pada masa itu dapat melahirkan rasa cinta akan negara dan bangsa. Contohnya, sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain, bantu-membantu jika seseorang di dalam kesusahan, atau berpegang teguh dengan 5 prinsip rukun negara. Dalam meniti arus kemodenan ini, pada masa kini, Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob sekarang juga telah memperkenalkan konsep baharu iaitu keluarga Malaysia, yang kita selalu tengok slogan tersebut di televisyen atau radio pada 20 Ogos 2021 yang lalu. Konsep ini mempunyai 3 teras utama, iaitu yang pertama ialah keterangkuman, yang kedua ialah kebersamaan dan yang ketiga kesyukuran. Hal ini kerana ia menerapkan budaya ilmu dalam masyarakat dan keluarga, lebih menyuburkan budaya komunikasi berhemah dalam kalangan keluarga dan masyarakat serta membina akhlak mulia seluruh anggota keluarga. Dalam setiap konsep sangat mementingkan keluarga dan masyarakat kerana dalam sesebuah negara terdapat keluarga dan masyarakat yang sentiasa berusaha untuk membangunkan sesebuah negara. Tanpa keluarga dan masyarakat, negara akan mundur dan tidak akan mudah untuk maju kerana masyarakat dan keluarga ialah antara penyumbang kepada kemajuan sesuatu negara. Bukan itu sahaja, konsep ini juga menggambarkan keutuhan negara yang terikat dengan nilai didikan yang sempurna dalam sesebuah keluarga serta dapat menyatukan rakyat kerana mereka bersama-sama bangkit untuk memulihkan negara yang berhadapan dengan krisis kesihatan iaitu COVID-19. Seperti yang kita ketahui, negara kita sekarang sedang dilanda satu krisis kesihatan iaitu COVID-19 yang memerlukan semua orang untuk sentiasa berhati-hati dan memerlukan keprihatinan daripada seluruh masyarakat di Malaysia.
Selaras dengan situasi semasa, ia turut menggariskan hala tuju yang strategik iaitu rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan bangsa akan bergandeng bahu memulihkan negara daripada impak-impak negatif akibat daripada COVID-19. Kesusahan dan kepayahan masyarakat ini dapat memupuk sifat cinta akan negara dan bangsa kerana di Malaysia bukan sahaja mempunyai masyarakat atau penduduk yang sentiasa prihatin, bahkan sentiasa bertolak ansur dan berfikir di nasib untuk seseorang atau antara satu sama lain. Kepentingan dalam sesebuah hubungan kekeluargaan atau masyarakat dalam bertolak ansur atau prihatin ini amat penting kerana ia dapat memupuk rasa melindungi antara satu sama lain dan memperluaskan hubungan atau komunikasi antara orang lain atau keluarga dan masyarakat. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini iaitu kepelbagaian idea bangsa idaman dan perbahasan kepada Nik Husnana Suha. Terima kasih. Seterusnya, saya akan sambung poin yang bertajuk kepelbagaian bangsa idaman dan perbahasan. Merujuk kepada konsep bangsa idaman. Dalam menyentuh tajuk ini, konsep bangsa idaman bukanlah suatu perkara yang baru bagi kita. Sejak tahun 1966 lagi, Robert Rutherford iaitu seorang sarjana Amerika telah memperkenalkan konsep Nation of Intent ketika mana beliau mengkaji nasionalisme orang Afrika. Malah, konsep yang sama juga digunakan oleh Rustam Ihsani pada tahun 1957 di Malaysia dalam mengkaji asal gerakan Kiri Melayu. Pada tahun 1966 juga, Syamsul sendiri telah menggunakan konsep bangsa idaman buat kali kedua kalinya di Malaysia. Akan tetapi, pada pandangan beliau, Malaysia masih mencari-cari bangsa idaman tersebut. Penerimaan dan kupasan dan huraian empirikal bercontohkan Malaysia tentang konsep bangsa idaman boleh dikesan dalam bidang sejarah, sains politik dan pengajian Asia Tenggara di USA, Eropah Barat, UKM, Australia dan New Zealand. Seterusnya, pandangan terhadap konsep negara yang bercirikan wilayah dan bangsa adalah terhad. Dalam satu-satu wilayah atau sempadan, terdapat pelbagai perbezaan identiti, ciri-ciri budaya dan cita rasa. Menurut Syamsul Amri Baharuddin yang merupakan seorang ahli akademik dan pensyarah Malaysia dan telah mendapat gelaran Profesor Ulung, beliau mengatakan bahawa identiti berkumpulan ataupun kolektif identiti adalah bersesuaian dengan suasana kemasyhmukan masyarakat Malaysia. Selepas kejatuhan penjajah, telah wujud 3 keadaan di Asia Tenggara, yang mana yang pertama ialah konsep satu negara bangsa dalam satu entiti seperti di Brunei. Yang kedua, negara tanpa bangsa seperti di bangsa Moro. Yang ketiga, adanya entiti bangsa dan entiti negara seperti di Malaysia, Indonesia dan Singapura. Dinamakan sebagai bangsa idaman adalah untuk simbol kepada sebuah harapan, sebuah idaman dalam memenuhi sebuah impian dalam mencapai perpaduan antara kaum. Namun, idea bangsa idaman sehingga kini masih menjadi impian, malah yang wujud adalah negara, tetapi bangsanya tidak terbina seperti di Malaysia. Menurut Syamsul Amri Baharuddin, hasrat beliau untuk mewujudkan bangsa idaman di Malaysia tercetus sejak sebelum merdeka lagi. Sebelum merdeka, wujudnya pergerakan nasionalisme, iaitu setiap bangsa masing-masing akan merancang untuk dapatkan kemerdekaan dalam kerangka bangsa idaman masing-masing, yang mana ianya bermaksud sifat dan wajah bangsa Malaysia yang mereka inginkan adalah sesuai dengan agenda ekonomi, politik, sosial dan budaya masing-masing. Seterusnya, kita akan pergi kepada poin etos bangsa iaitu dari segi etnik, nasionalisme dan juga bangsa. Apakah yang dimaksudkan dengan etos sebenarnya? Perkataan etos itu sendiri telah digunakan sejak zaman Greek lagi. Ia berasal daripada perkataan etika, sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu perkara. Ia juga boleh dikatakan adalah satu konsep umum tanpa definisi yang formal. Secara jelasnya,
ia boleh dimaksudkan dengan pandangan hidup yang khas suatu golongan sosial yang didasarkan kepada sifat, nilai adat istiadat yang memberi watak dalam masyarakat. Manakala istilah etos bangsa pula ialah merujuk kepada nilai-nilai khas, tradisi, identiti dan wawasan masa depannya atau takdir sesebuah bangsa tersebut. Etos nasional pula adalah ciri-ciri unik masyarakat setempat yang mengikat seseorang individu dengan individu yang lain dan yang mengikat rakyat dengan negara melalui perkongsian nilai, perasaan dan semangat kepercayaan dan identiti bersama. Saya ada terjumpa di mana dalam suatu konteks dekat Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad ada mengemukakan mengenai etos bangsa. Beliau mengatakan bahawa untuk bina negara daripada pelbagai orang latar belakang sejarah, etnik, bahasa, agama, budaya dan geografi yang berbeza adalah suatu yang lebih daripada sekadar untuk kita memupuk pemufakatan tentang watak asas sebuah negara tersebut. Ia akan melibatkan pemupukan dari segi pengalaman, sejarah yang dikongsi, nilai bersama, perasaan identiti bersama, nasib bersama yang merentasi sepadan etnik tanpa menjejaskan identiti etnik, kesetiaan, komitmen dan keterikatan emosi kepada negara. Malah pembungaan etos kebangsaan yang jelas juga adalah salah satu daripadanya. Seterusnya adalah etos simbolisme bangsa Malaysia. Walaupun konsep identiti nasional, kebangsaan dan etos bangsa dikaitkan dengan bangsa itu sendiri, namun untuk mengukurnya adalah sulit dan hanya dapat dipantau melalui bentuk dan intensitinya di negara itu. Setiap bangsa pasti akan memiliki warisan etno-simbolisme dalam jangka pensejarahan panjang. Contohnya adalah seperti bendera, bahasa, pakaian, makanan, muzik, tarian, arkitek bangunan, batu nisan, kerabat diraja, pahlawan, buku sekolah dan sebagainya sebagai asas bangsa mereka itu sendiri. Seterusnya, kita akan pergi kepada geopolitik negara dan perubahan politik. Di sini kita dapat lihat bahawa Malaysia telah melalui 5 fasa dalam mempelbagaikan bangsa idaman. Fasa yang pertama adalah fasa sebelum merdeka. Dalam fasa ini, kita akan bicarakan tentang negara bangsa. Pergerakan nasionalisme pada ketika itu telah merancang untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan dalam kerangka bangsa idaman masing-masing. Contoh, di kalangan kelompok strategik nasionalis Melayu terdapat 3 jalur bangsa idaman. Yang pertama, Melayu Raya, yang merupakan anjuran kelompok strategik kiri Melayu. Yang kedua, Negara Islam yang merupakan anjuran kelompok strategik berorientasi Islam. Yang ketiga adalah Masyarakat Majmuk Pimpinan Melayu, iaitu Malay-led Plural Society Nation, kelompok strategi 3 rangkai etnik. Pada ketika itu, pemerintah kolonial telah memilih untuk menyokong dan mempromosikan jalur ketiga ini, iaitu Malay-led Plural Society Nation ini melalui CLC 1949, iaitu Communities License Community 1949 yang merupakan jawatan kuasa hubungan antar kaum. Beralih kepada fasa yang kedua pula, iaitu fasa selepasnya merdeka. Pada fasa ini akan banyak dibicarakan isu-isu mengenai pembangunan negara, etnik Cina, pendidikan Cina, kerakyatan dan ekonomi. Pada ketika itu, keinginan kolektif untuk mempunyai suatu identiti nasional sepunya atau sebuah bangsa. Idea dan wacana mengenai identiti nasional sepunya tersebut adalah merupakan sebuah pernyataan mengenai bangsa idaman ataupun wajah Malaysia yang mereka inginkan. Antara bangsa idaman utama pasca merdeka 1957 ialah memperkenalkan konsep Malaysian Malaysia, anjuran daripada kelompok strategi Singapura pada awal 1960-an dan daripada Malaysia pada akhir 1990-an. Dari situ, konsep Malaysian Malaysia yang diperkenalkan oleh Lee Kuan Yew telah mencetuskan ketegangan dan provokasi antara kaum. Lee Kuan Yew dan PAP parti pimpinannya enggan bertolak ansur dengan pimpinan Tunku Abdul Rahman dan telah mengambil kesempatan daripada kejujuran Tunku Abdul Rahman untuk memenuhi agenda politiknya. Sebagai contoh adalah ketika mana Malaysia telah bebas daripada jajahan British dan pengaruh komunis.
Beralih kepada fasa yang ketiga pula iaitu fasa pasca DEB. Pada tahun 1971, dasar ekonomi baru DEB telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak untuk perpaduan nasional. Selepas DEB diperkenalkan, wujud beberapa idea bangsa idaman dari Tun Mahathir Mohamad iaitu Bangsa Malaysia dan Wawasan 2020. Selain itu, Datuk Seri Najib Tun Razak telah mewujudkan gagasan Satu Malaysia sebagai bangsa idaman yang diperkenalkan pada tempoh pemerintahannya. Namun, di Borneo pula, terdapat juga bangsa idaman yang dilakukan seperti Sabah for Sabahan dan Sarawak for Sarawakian telah wujud. Sabah for Sabahan ini telah diperkenalkan oleh kelompok strategi internet hub di luar negeri. Manakala Sarawak for Sarawakian pula telah diperkenalkan oleh beberapa kelompok strategi pribumi. Beralih kepada fasa yang keempat iaitu fasa era Malaysia Baharu, iaitu di mana telah wujudnya ia pada Mei 2018 sehinggalah pada bulan Ogos 2019. Selama 15 bulan, persaingan hebat di antara beberapa bangsa idaman iaitu Competing Nation of Inten telah pun berlaku. Selain itu, kepimpinan Tun Mahathir dalam mengekalkan bangsa idaman iaitu Masyarakat Majmuk, Pimpinan Melayu, Melelet Plural Society sebagai payung untuk Wawasan 2020 dan Bangsa Malaysia. Parti-parti politik seperti PPBM, UMNO dan PAS masih berpayung di bawah bangsa idaman walaupun terdapat ahli dua kelompok parti yang berbeza. Kehadiran DAP sebagai komponen strategi utama dalam kerajaan adalah unsur-unsur konsep bangsa idaman Malaysia telah direalisasikan pada fasa yang seterusnya. Akhir sekali adalah fasa di mana berlakunya Wawasan Malaysia. Wawasan Malaysia adalah merupakan idea dan pelaksanaannya yang terlalu awal untuk membuat penilaian dalam tempoh 15 bulan itu. Penilaian itu akan dibuat dari sudut kesamarataan, kebebasan, hak asasi dan multikulturalism. Sekian dari saya, kami akan proceed pula dengan kesimpulan. Terima kasih Husna. Kesimpulannya, Malaysia merupakan negara yang sentiasa mementingkan pembinaan dalam peradaban majmuk kerana hal ini banyak menyumbang ke arah pembentukan masyarakat dari bangsa serta agama yang berbeza. Setiap lapisan masyarakat haruslah bersama-sama untuk berusaha menerapkan setiap nilai yang baik seperti bertolak ansur, bekerjasama dan bantu-membantu. Hal ini kerana dapat melahirkan negara yang bukan sahaja merupakan negara yang maju, bahkan mempunyai masyarakat yang berkualiti. Maka jelaslah bahawa sesebuah negara memerlukan masyarakat yang sentiasa meletakkan keharmonian sesuatu masyarakat dan negara sebagai keutamaan di hati semua. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.